Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang cikgu sayang. Okey, ini video kedua cikgu berkenaan dengan transformasi. Okey, yang pertama cikgu janji cikgu nak terangkan translasi. Okey, translasi. Okey, translasi ni pelajar kena tahu. Okey, yang pertama. Yang pertama, okey, ini ialah X dan ini Y. Okey, ini yang di atas X, yang di bawah Y. Okey. Sekarang daripada graf, pelajar dah belajar bab graf. Kita semua tahu graf. Okey, terdapat dua paksi yang utama. Yang pertama, paksi menegak. Okey, paksi menegak atau kita panggil paksi mencancang. Dan yang kedua, paksi mengufuk atau mendatar. Okey. Jadi kita tahu paksi yang mendatar ialah paksi X dan paksi yang menegak ialah paksi Y. Paksi Y. Okey, ini kita kena tahu. Okey, jadi kalau kita lihat X di atas, cara dia bergerak. Ini X, ini paksi X. Jadi cara dia bergerak secara mendatar. Ya. Dia boleh pergi ke kanan. Dia boleh pergi ke kiri. Dia boleh pergi ke kanan sahaja dan ke kiri sahaja. Okey, paksi X dia boleh bergerak ke kanan atau ke kiri sahaja. Okey. Boleh? Okey. Dia akan bergerak ke kanan sekiranya nombor itu ialah positif. Positif. Contohnya di sini nombor 3. Positif itulah. Nombor 5 positif. Kalau positif. Jadi positif dia akan bergerak ke kanan. Positif dia akan bergerak ke kanan. 10 dia bergerak ke kanan. 4 dia akan bergerak ke kanan. Okey, negatif 2 dia akan bergerak ke kiri. Negatif 5 dia akan gerak ke kiri. Negatif 10 dia akan bergerak ke kiri. Okey. Negatif. Okey. Untuk X, nombor positif akan bergerak ke kanan. Nombor negatif akan bergerak ke kiri. Okey, juga harap pelajar boleh fahamlah boleh jelas. Cikgu ulang balik. Nombor positif untuk X bergerak ke kanan. Nombor negatif untuk X bergerak ke kiri. Okey, untuk Y. Okey, ini Y. Y akan bergerak ke atas.
bagi nombor positif. Tiga, bergerak ke atas. 5 bergerak ke atas. 10 bergerak ke atas. Sebab nombor yang cikgu sebut sebentar tadi ialah nombor positif. Positif dia akan bergerak ke atas. Okey, sekiranya dia negatif, dia akan bergerak ke bawah. Negatif, dia akan bergerak ke bawah. Okey, boleh jelas? Saya ulang, X hanya bergerak kanan atau kiri saja. Kanan jika nombor positif, kiri jika nombor negatif. Y akan bergerak ke atas sekiranya positif. Y akan bergerak ke bawah sekiranya negatif. Okey. Sekarang kita tengok. Cikgu bagi satu titik. Ini titik K. Contoh boleh je titik A, B, C. Cikgu letak di sini titik K. Okay, cikgu nak bagi dia bergerak dengan translasi. Okay, cikgu nak titik K ni bergerak dengan translasi 3 negatif 2. Okey. K objek sebab K adalah huruf yang pertama di sini. Okey. K ialah objek. K akan bergerak dengan keadaan yang pertama 3. Okey, 3 maksudnya 3 ke kanan. Lompat 3 kanan. 1, 2, 3. Berhenti. Dan negatif 2. Negatif 2 ke bawah. Berapa kali? 2 kali. 1, 2. Okey. Jadi K yang pertama ni, yang awal ni dinamakan objek. Objek. Dan K yang dah bergerak ni kita namakan image. Nampak ni apa kat atas? Ini ialah tanda, kita panggil K prime. Ataupun K pakai topi, tak kisahlah. Okey, ini ialah image. Boleh? Okey, cikgu harap pelajar boleh faham dan cikgu akan tunjuk contoh dalam bentuk kotak lebih mudah lah. Lebih mudah faham. Okey. Translasi. Kita baca soalan. Tentukan kedudukan image bagi titik A. Titik A ini ialah objek. Ini ialah objek. Kita nak cari image. Okey, kita buat satu-satu lah ya. Okey. Nak bergerak ke mana pelajar? Okey, bergerak 3. 3 ni positif, maksudnya bergerak ke kanan. 1, 2, 3. Berhenti, cukup. 2 ni ialah Y. Bergerak ke atas. 1, 2.
Okey. Objek, image. Okey, boleh? Mudah ya kan? 3 ke kanan, 2 ke atas. Kenapa ke kanan? Sebab dia positif. Kenapa ke atas? Sebab dia positif. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Negatif 4. Negatif 4 untuk X jadi ke kiri. 4 kali. 1, 2, 3, 4. Okey, berhenti. 3. Positif 3 untuk Y. Jadi, atas 3 kali. 1, 2, 3. Okey. Jadi, ini ialah A branch. A pakai topi. Yang ni objek. Yang ni image. Okey, cikgu harap para pelajar lebih jelas ya. Kita beri contoh seterusnya. Okey, translasi negatif 3, negatif 4. Okey, yang atas ni X, maksudnya dia akan bergerak ke kiri 3 kali. 1, 2, 3, berhenti. Dan Y negatif 4, dia bergerak ke bawah 4 kali. 1, 2, 3, 4. Okey. Ini objek. Ini image. Okey, boleh? Dan seterusnya kita bagi contoh keempat. Okey. X 5. 5 ni positif, positif ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, berhenti. Y negatif. Negatif ke bawah berapa kali? 4 kali. 1, 2, 3, 4. Okey, ini objek. Ini image. Okey, cikgu harap pelajar semakin jelas, semakin faham. Okey, nampak? Mudah je ni. Okey. Kalau ada masalah kita boleh ulang-ulang video ni ya. Okey, dan seterusnya kita tengok contoh yang melibatkan koordinat. Baca soalan. Tentukan Tentukan kedudukan image bagi titik B di bawah translasi yang diberi dengan menggunakan kaedah pengiraan. Oh, ini kaedah pengiraan. Okey, tak apa. Kita guna kaedah yang cikgu ajar sebentar tadi ya. Untuk pengiraan, nanti cikgu ajar kemudian. Okey, kita tengok. Okey. B. Translasi 3. Negatif 2. Okey, B. Bergerak ke kanan berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. Berhenti. Dan negatif 2 untuk Y. Okey, bergerak ke bawah. 1, 2. Okey. Ini B prime, maksudnya ini objek. Ini image. Jawapannya ialah B. Apa koordinat B? Apa koordinat B? 4, 1. Okey. 4, 1. Okey. Tengok contoh 2. Okey, contoh 2. 6, 6. Ni 6, 6. 6 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti. Lepas tu 6 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ini B. Jadi jawapannya B prime atau B topi. Jawapannya ialah B. Apa koordinat dia?
1, 3. Okey, 1, 3. Okey, cikgu harap pelajar boleh faham. Ini cikgu ajar yang mudah-mudah, yang basic bagi translasi, ya, supaya pelajar faham yang asas dan seterusnya kita akan pergi yang lebih mencabar. Okey, sekian, terima kasih.